Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulakan majlis kita hari ini dengan umur kitab Al-Fatihah. Okey. Okey, so hari ini adalah kita nak share tentang business sharing. Okey, business sharing dalam network marketing atau secara spesifiknya dalam Shangho punya business lah. Okey. Dalam apa-apa business sekalipun, okay, kita kena faham tajuk kita punya sharing hari ni adalah tentang customer journey. Okay, customer journey ni ada juga kalau siapa yang dah biasa dengan marketing punya terms, ada yang panggil marketing funnel, sales funnel. So funnel itu pun adalah similar lah sebenarnya kan. Customer journey ni adalah perjalanan seorang prospek daripada dia jadi prospek hinggalah kita recruit dia sebagai ahli kita atau downline kita sehinggalah menjadi leader kita. So ini dalam terma network marketing lah. Okay. So in general dalam apa-apa bisnes sekalipun memang wujud customer journey. Orang tak ada macam orang datang terus jadi customer, datang terus jadi customer. Dia tak ada macam tu. Dia tak ada kita nampak satu iklan kita terus beli. Kita nampak satu iklan kita terus belilah apa-apa idea yang dia syorkan. Secara fitrahnya tak adalah macam tu. Okay, mesti ada perjalanan. Pendek ke panjang ke perjalanan tu bergantung, tapi biasanya lagi tinggi ataupun lagi tinggi value dekat penghujung perjalanan tu ataupun lagi mahal produknya ke, lagi mahal servisnya ke, biasanya lagi panjang perjalanan dia. Tapi berbaloi lah sebabnya at the end of the day kat hujungnya tu lebih tinggi value. Okay. Ini memang kita kena faham. Sebab kebanyakan daripada kita kalau kita nak buat apa-apa jenis bisnes pun kita nak fast result. Kita tak nak tak ramai orang nak spend masa lama untuk pimpin tangan prospek kita sampailah tiba ke destinasi yang kita nak dia berada. Okay, tak ramai orang nak buat macam tu. Tapi hakikatnya memang setiap seorang prospek tu ada perjalanannya dan terpulang pada dia nak jalan sampai mana. Okay, itu dia punya umpama dia lah perumpamaannya. So sama juga dalam network marketing, dalam Shangho kita ada perjalanan seorang prospek. Macam kita juga, ingat tak macam mana kita awal-awal dulu berjumpa dengan Shangho. Adakah kita dah bersekolah, kita dah kenal Shangho tu apa dan kita dah tahu dah bila ada duit kita nak terus beli barang Shangho, tak kan? Kita mula-mula macam mana kita berkenal dengan Shangho. Kita cuba ingat balik macam mana perjalanan kita, our journey as a customer, our customer journey lah dalam Shangho. Kita berkenalan dengan, kita telah diperkenalkan, Shangho telah diperkenalkan kepada kita oleh upline kita kan. So macam mana upline kita perkenalkan Shangho tu? Adakah first time upline kita perkenalkan kita terus sign up? Adakah first time upline, masa tu belum upline lagi lah kan, di seorang stranger ni cerita pada kita dan kita terus beli? Tak kan? So I ceritakan macam mana my journey okay, sampai sekarang secara ringkas. I berkenalan dengan upline, Special Vice Manager Nina Marinda sebagai seorang strangers lah. Kita bukan family members atau kita bukan kawan sekolah ke apa, tak ada. Okay? Dan jarak umur kami pun berbeza. Dan kalau nak kata macam mana path kita boleh cross path tu memang tak dirancang lah, okay? Kita tak pernah jangkakan. So nak bagi tahu dekat sini yang jangan kita rasa nak cari siapa sebab kita pun tak tahu siapa kita nak cari, siapa yang kita nak jumpa. Right? And it happened that Aunty Nina dengan I punya path crossed, dan the first time Aunty Nina cerita tentang Shangho, nak tak join business dia, macam itulah kan.
of course I didn't buy terus kan. Tak ada macam tak ada. And then dia bagi sesuatu risalah. Masa tu kalau tak silap starter kit. And then I balik tengok dulu. Belum decide apa-apa. Kan lama-lama tu baru macam ajak join meeting. Okay, agree to join meeting. Nampak tak? Itu dah perjalanan. Dah agree to join meeting sebenarnya dah masuk the second stage consideration. Maksudnya I dah interested. Okay, I dah masuk interested. Dia sebenarnya ada 3 stage. Okay, lain masa nanti insyaAllah I akan preparekan slide yang kita boleh nampak. Ataupun lepas ni insyaAllah dalam WhatsApp group I akan share dia punya gambar rajah dia kan, macam mana perjalanan kita. So I dah masuk the second stage lah masa tu. Sebab I dah agree to pergi meeting dia. Maksudnya masa tu tak kenal lagi Shuangho ni apa, company ni apa, okay. Masa tu bayangkan kita ingat balik, sekarang memanglah kita dah tahu macam-macam tapi kita ingat balik. Once upon a time dulu, kita pun tak kenal Shuangho ni apa, dia buat bisnes apa ke apa kita tahu. Orang-orang dia macam mana pun kita tak tahu. So kita dah interested nak agree to attend meeting. Pergi meeting, sekali meeting macam okay, dia tak ada cakap benda merapu, tak ada ajak kita buat benda-benda tak elok. Okay. Orang-orang dia okay, ada orang yang pakai coat macam nampak macam orang corporate tapi not intimidating. Orang-orang tu macam kalau kita tengok dia orang boleh senyum, jenis macam tu lah masa kita first time pergi meeting kan. Dan ada juga orang yang berumur, ada orang muda, ada yang bawa anak. So orang Shuangho basically masa the first meeting, okay macam tu keadaan dia. So my first meeting was dekat hotel, masa tu Shuangho HQ belum ada. So kalau ada meeting diorang sewa dewan dekat hotel, okay fine, okay masa tu. And then second time pergi meeting lagi. Pergi meeting upline ajak, belum upline lagi masa tu, okay. This one particular stranger ni yang I dah tak anggap stranger dah masa tu sebab kita dah berkenalan, dah exchange phone number semua. Ajak pergi home meeting pula. So bila pergi home meeting macam okay home meeting macam ni keadaan dia. Okay, so apa yang dia cerita lebih kurang sama macam meeting hari tu tapi audiensnya berbeza. Okay, sebab hari tu yang pergi meeting tu orang yang attend home meeting tak ada pun. Okay, so follow. Dan after beberapa kali meeting tu kan, kita belum beli apa-apa lagi tapi still masa tu upline masih membimbing kita, masih menjawab apa-apa persoalan kita nak tanya, okay. Dan sampai ke satu tahap, okay I agree to sign up. Bila dah agree to sign up, dia punya perjalanan sama juga macam kita still pergi meeting, kita still tanya upline kita tentang dan sebagainya tapi dah bertukar daripada nak tahu, tengok-tengok dulu, dah bertukar kepada consumer. Okay, so dah jadi, dah convert kepada seorang ahli dan juga dah jadi consumer. Consumer dah start makan produk. Okay, dan kita ada banyak sangat produk kan. So kita masa awal-awal dulu I start dengan produk yang ringan iaitu facial toner. Okay, I start dengan face toner, lepas tu Greenzy. Okay, dan bila I dah rasa timbul keyakinan sebab awal-awal tu I cakap kan, I pernah share sebelum ni yang I sangat-sangat super skeptical dengan benda-benda yang perlu dimakan. Okay, sangat-sangat skeptical sebab I ada pernah dengar seseorang tu dia makan jadi macam-macam kan. So I sangat-sangat skeptical. Lagilah dekat botol Lingzi tu tulisan Cina penuh kan, produk daripada Taiwan. So I was very skeptical tapi I still tak menolak. Okay, I still follow dan I start guna produk yang ringan-ringan. Okay, dengan ni keyword dia, produk ringan-ringan. Masa tu belum ada kopi. So produk ringan-ringan masa tu adalah toner dan juga Greenzy lah awal-awal tu I pakai. Lepas tu start dengan facial wash and then shampoo, benda-benda macam tu. Sambil tu I still I attend meeting juga. Sambil tu upline still follow up kan, upline still menjawab dan upline still bagi juga input-input. Dulu tak ada WhatsApp, okay. So tak ada info yang disebarkan melalui WhatsApp. Dulu hanya ada SMS dan phone call. Cara upline bagi info masa tu adalah bila berjumpa ataupun bila ajak pergi meeting. Okay, on the way pergi meeting sebab tumpang kereta upline, on the way pergi meeting borak-borak, masa tu saja time yang Aunty Nina banyak share info pada ayah.
Lepas tu lama-lama dah okay, dah jadi ahli, dah start consume products. Lama-lama tu barulah ada timbul trust dan kepercayaan untuk cuba produk-produk yang lebih core lah sebenarnya. Kita punya core produk iaitu Lindsay, Poland dan sebagainya. Okay, dah rasa 2 tahun ataupun mungkin bukan 2 tahun lah. 2 tahun dah ada start share dengan orang kalau tak silap. So awal-awal tu ada after a few meetings, after dah kenal upline dengan lebih lama, baru kita dah ada trust untuk betul-betul cuba produk yang lain. Okay. Dan bila dah cuba produk yang lain, dah rasa sendiri, lepas tu baru kita rasa sendiri pengalaman healing crisis. Okay, yang selama ni kita ingat kita tak ada apa-apa masalah, lepas tu bila healing crisis terjadi dan masalah-masalah yang selama ni kita ada yang kita ingat biasalah tu kan, asma semput lepas minum air sejuk, batuk-batuk semput, biasalah tu. Okay, pada ayah benda tu biasa. Tiba-tiba satu hari batuk tak semput boleh tidur malam tu. So masa tu jadi luar biasa sangat. Masa tu baru I betul-betul realise, oh benda ni memang betul-betul lah. Memang serius lah boleh baik lah. Masa tu I dah jadi, dah tukar kepada macam hardcore user lah. Dah boleh masa tu dah jadi hardcore user dah. Okay, apa-apa dengar orang ni makan Lindsay. Apa-apa ni makan Lindsay. Sampai ada orang yang allergic. Sampai ada orang sampai sekarang pun ada yang kalau dia sakit ke apa, dia kalau boleh tak nak I tahu. Sebab takut ayah promote Lindsay kan. Yelah sebab kita dah faham, so kita macam excited, tak sabar nak orang semua try kan. Kita faham kan, tapi for some people yang belum faham, dia akan ingat kita ni apa orang kata, what's the word kalau orang tu fanatic, orang ingat kita ni fanatic sangat kan. So sebenarnya tak, sebenarnya sebab kita tahu produk yang sangat bagus. Okay, and then lama-lama lepas tu baru I convert jadi, I think I have increased my value a bit, okay, dengan menjadi seorang leader lah. Okay, maksudnya bukan saja hardcore user yang kita pakai gila-gila, tapi kita juga share, berusaha sedaya upaya nak share pada lebih ramai orang supaya lebih ramai orang dapat benefit sama macam kita dah dapat benefit. Okay, dan kita pun sedaya upaya nak fahamkan orang lain seperti mana kita pun once upon a time kita pun sangat-sangat kurang ilmu, sangat tak faham kenapa kena belajar pasal Lindsay, kenapa pentingnya semua orang makan Lindsay dan sebagainya. Okay, sekarang kita dah faham, so sekarang ni kita kena bagi tahu orang. So itu adalah perjalanannya. Itu adalah customer journey, my journey dalam Shuangho. Okay, of course journey tu belum berakhir di situ, dia berterusan kan. Okay, so apa-apa pun kita perlulah bermula dengan ada titik permulaannya. So hari ni kita nak cerita tentang customer journey. Macam mana kita nak convert ataupun macam mana kita nak pimpin tangan seseorang prospek kita hinggalah dia sampai ke satu destinasi di mana dia dah tak perlu dipimpin lagi. Okay? Dah tak perlu dipimpin lagi, dia maksudnya dia dah boleh jalan sendirilah. Okay, so awal-awalnya ialah kita, kalau orang tu baru masuk ke sesuatu tempat, mestilah dia tak kenal jalan lagi kan, tak tahu nak pergi mana. So of course kita perlu ada seorang mentor lah ataupun guiding upline. Dalam Shuangho kita ada guiding upline, iaitu upline kita sendiri yang sepatutnya bimbing kita, okay, ke mana kita perlu pergi. Tapi kadang-kadang guiding upline tu tak semestinya direct upline kita. Sebab dalam bisnes Shuangho kita tak dipaksa untuk menjalankan bisnes. Kita tak dipaksa untuk pimpin downline dan sebagainya. Tapi kalau kita sebagai downline, kita nak buat bisnes ni betul-betul ataupun kita nak makan produk betul-betul sebab kita ni ada masalah kesihatan ataupun kita nak sesuatu from Shuangho and kita nak seriously dan kita punya direct upline tak membantu, so kita kena seek upline sampailah ke paling atas yang boleh bantu kita dan itu adalah kita punya guiding upline. Okay, so customer journey bermula daripada satu point. Okay, orang biasa dia ada 3 kategori.
prospek ni ya, belajar baru-baru ni, kita ada 3 kategori prospek. Ataupun dia sebenarnya sama je, cuma terma dia je lain. So dalam customer journey pun dia ada 3 phase, okay. Dan kalau kita nak ikutkan daripada segi prospek, ada cold, warm dengan hot, okay. Ini berbeza dengan dulu sebelum ni kita pernah cerita warm prospect adalah orang yang berdekatan dengan kita sebagainya kan. Cold adalah strangers. Tapi ini sedikit berbeza. Ini adalah daripada aspek customer journey. So cold prospect ialah orang yang tak pernah kenal kita. Atau orang yang tak pernah tahu apa kita buat. Dia kenal kita, kalau kawan sekolah kita tahulah ni ayah kan. Tapi dia tak tahu apa yang ayah buat sekarang. Itu pun kategori cold prospect. Dia tak tahu bisnes apa yang kita jalankan, dia tak kenal produk apa yang kita jual. So itu adalah cold prospect. So tugas kita, bila kita berjumpa dengan cold prospect, ialah kita nak build trust. Kita nak dapatkan kepercayaan dia. Kita nak dia kenal kita. Kita nak dia kenal kita dulu. Kenal tu adalah sangat-sangat penting. Ingat tak, I pernah share dulu, macam kalau kita pergi, kalau adalah seorang lelaki dengan perempuan, katakanlah lelaki nak tackle perempuan ni, jumpa dekat kenduri kahwin. Kalau lelaki tu nak tackle perempuan tu, nak ajak kahwin, adakah the first time dia pergi jalan, cik, jom kita kahwin, ada tak macam tu? Tak ada kan? Kalau ada macam tu, perempuan tu lari. So first kali apa yang dia kena buat ialah dia kena pastikan perempuan tu nampak dia dulu. Okay, ini dalam ataupun dalam fasa awareness jugalah. Okay, kena pastikan audience kita nampak kita dulu. Dia dah nampak, lepas tu kita kena kita kena kenalkan kita. Maksudnya kita kena pastikan audience tu kenal kita. Okay, macam mana nak kenal? Dah kalau kita jumpa orang baru, hai, saya ayah, kan? Itu nak bagi dia kenal lah tu. Betul tak? Betul, dia pun macam, oh ya Kak Ayah, okay. So dia dah ingat lah, okay nama kita Ayah. Tapi dia tak tahu lagi ayah ni buat apa, kan? So macam mana bila kita bayangkan kita duduk dengan stranger, kita jumpa siapa-siapa dekat surau ke, apa kita buat kalau kita nak berborak tapi dia adalah totally stranger, kita tak kenal dia tak kenal kita. So kita akan cakap benda-benda biasa je kan, kita tak terus hai saya ayah, saya ada kopi nak jual ni, ada tak ada macam tu tak boleh. Kita kena bagi dia relax dulu, bagi dia kenal kita dan bagi dia jangan takut dengan kita lah, kita ni bukan orang jahat. Okay, kita bukan orang jahat, kita orang biasa je. Okay, kita nak bagi dia selesa dengan kita. So first adalah bila kita nak buat prospecting dengan orang-orang yang tak kenal, itu adalah apa yang kita perlu pastikan. Tujuan kita nak prospecting atau tujuan kita nak communicate dengan orang yang cold prospect ni adalah untuk dia kenal kita atau kawan lama, nak dia tahu apa yang kita buat. Maksudnya apa yang kita buat sekarang ialah kita boleh jadi health consultant, alternative health consultant, ataupun kita buat full time business berasaskan makanan kesihatan. Okay, itu apa yang kita buat basically. Kita bukan doktor kita jangan cakap kau buat apa sekarang? Aku sekarang macam doktor lah. Jangan cakap macam tu kan. So at least dia nampak. Sebabnya kita tak ada jawatan tertentu. Hari tu terfikir, ayah ada adik-beradik, okay, adik-beradik ayah ni I tak tahu pun spesifik apa jawatan diorang atau apa diorang punya job scope sebenar dekat tempat kerja dia. Sebab kita tahu tu adik-beradik kita, tapi I tahu diorang ni bidang apa, okay, tapi I tak tahu spesifik job scope dia apa dan I tak perlu nak tahu pun apa title kerja diorang dekat tempat kerja diorang pun. Okay, but still I can I trust diorang buat kerja yang bagus dan sebagainya. Okay, contohnya I tahu abang ayah dalam bidang safety punya benda, dia kerja tempat insurance dan dia bahagian safety. Okay, kakak sulung ayah I rasa lah dia berkaitan dengan finance punya benda. Okay, maksudnya I tahu dia bukan lecturer, dia berkaitan dengan finance, lebih kurang macam tu. Dan kakak I kedua, okay, I tahu dia lecturer dekat certain university.
Maksudnya bila kita nak cerita kat orang pun kita tak perlu nak melabelkan specifically apa title kita sebenarnya. Tapi memadai bila dia dah tahu gambarannya kita bekerja dalam bidang apa yang kita tengah buat sekarang. Okay, faham tak? So itu je yang kita nak orang kenal kita dalam fasa yang pertama, awareness ataupun cold prospect. Okay, the first phase. Daripada kita dah mula berkenalan dengan orang tu, kita dah tanya nama, kita dah exchange phone numbers ke, ataupun ada yang kita dah berkenalan, kita nak exchange phone number, dia tak nak bagi. Okay, so tak apa kan, kita tak boleh nak paksa semua orang berkawan dengan kita pun tak nak berkawan dengan semua orang, ada beberapa orang yang kita choose tak nak berkawan dengan kan, so itu adalah pilihan masing-masing. Tapi bila kita dah berkenalan macam tu, kita tengok siapa yang still nak berkawan dengan kita. Siapa yang setiap kali kita tanya apa khabar, setiap kali dia mesti cakap khabar baik kan. Siapa yang bila kita ajak pergi meeting, alamak hari ni busy lah, lain kali lah. Ataupun okay jom boleh pergi meeting, ataupun tak minat sangat lah, tak apa, thanks for the invite kan. Ataupun kita banyak kali ajak meeting, dia senyap, tak reply langsung. Daripada situ kita dah tahu siapa yang sebenarnya dah masuk dalam kita punya second phase. Second phase adalah consideration phase kalau dalam customer journey, atau dalam terma cold dengan warm tadi, dia dah masuk dekat dalam warm prospect, the second phase. Okay. So warm prospect ni adalah orang yang kita tahu dia tak reject kita. Tak reject kita dah cukup dah. Okay. Sebab kadang-kadang dia pun tak tahu dia interested ke tak dengan apa kita buat. Kita buat benda yang mungkin ramai orang yang macam tak faham. Kita ni bukannya penjual insurans ke, atau kita ni bukannya doktor, atau kita ni bukan cikgu kan. So mungkin orang macam apa benda yang dia buat ni sebenarnya kan. So bila kita share pasal kesihatan and they are willing to listen, kalau kita ajak dia orang ataupun kita berkawan biasa, setiap kali kita ajak keluar minum, dia orang okay, so dia orang pun dah jadi one prospect kita. Daripada stranger dia dah jadi kawan, dah kenal, okay. Ataupun setiap kali katakanlah kita kenal ada seorang kawan kita ni, dia jual insurans contohnya, so kita memang nak beli insurans, kita tanya dia kan, tanya pendapat dan sebagainya, dan dia pun willing to menjawab. Taklah mungkin dia willing to menjawab sebanding dengan kita prospek dia kan. Tapi maksudnya bila kita berborak pasal topik lain pun dia orang tak reject kita, so itu pun kira one prospect. Dan bila every time kita share pasal sekarang ni, kalau kita tengok Facebook story, IG story, kita boleh tengok siapa yang boleh view kita punya story kan. So kalau kita tengok setiap kali ataupun WhatsApp status, setiap kali orang yang boleh, yang selalu tengok kita punya WhatsApp status tu, diorang adalah one prospect kita. Maksudnya they are interested in knowing apa yang kita nak buat sebenarnya, apa yang kita tengah buat ni sebenarnya. Okay, interested saja. Tak semestinya dia nak beli produk kita Dia interested sahaja dah cukup memadai sebagai kita nak labelkan dia secara diam sebagai kita punya one prospect. Okay, maksudnya dia nak tahu lagi, nak tahu lebih lanjut. Okay, so sama juga macam Ayah share dulu kan. Sebelum Ayah sign up as member Shangho, Ayah every time Aunty Nina ajak pergi meeting, Ayah akan okay, pergi meeting no harm kan. Macam bukan kena bayar pun pergi meeting, and then macam I tak nampak ada apa-apa unsur jahat pun dalam proses tak pergi meeting tu. And then the first time pergi meeting, okay, tak ada apa-apa, dia tak ajak buat benda-benda tak elok. Okay, second time meeting macam best juga. Okay, third time meeting still okay, then still rasa nak tahu lebih lanjut. Okay, so itu dah kira one prospect. I belum convert lagi, I belum convert jadi consumer atau jadi customer atau jadi downline Aunty Nina, tapi I dah lebih berminat, lebih nak tahu lebih lanjut. Dan dalam perjalanan kan saya cakap, dalam perjalanan pergi meeting tu, kadang-kadang kita orang berborak dalam kereta, kita tak berborak 100% pasal Shangho pun. Sebab kita masa tu baru, kita orang masih strangers kan, masa tu macam
still tak tahu, okay, Antina tahulah rumah ayah kat mana sebab dia selalu jumpa ayah pergi meeting. Tapi I tak tahu dia tinggal kat mana kan. And I still tak faham apa kerja dia ni sebenarnya kan. Dia pergi meeting bawa anak-anak dia, still macam mana sebenarnya dia punya macam mana sebenarnya kerja dia dalam Shangho ni. Macam mana dia boleh earn income kan. Macam mana boleh lama dalam bisnes ni kan. I tanya dia soalan yang macam kita nak berkenalan dengan orang tu. Okay. So itu adalah kalau ada kita jumpa orang yang macam tu, dia tanya banyak soal tapi dia tak boleh beli kan. Itu adalah sign of dia adalah warm prospect. Okay, dalam ada 3 phase I baru cerita tentang awareness ataupun cold prospect, consideration atau warm prospect. Dalam 100% kita nak spend time lah pada orang, ataupun kalau kita buat dalam marketing punya aspek, kita nak spend iklan lah, spend budget iklan pada orang. Berapa banyak budget kita nak spend pada cold prospect, pada warm prospect dan juga pada hot prospect. Hot prospect ni third phase. Okay, tapi dalam aspek kita ni, dalam Shangho kita tak ada buat, kita tak ada ajar buat iklan berbayar kan. Tapi I share tentang kita boleh anggap budget ni lebih kurang macam masa lah. Berapa banyak masa kita nak spend. Okay. Berapa banyak masa kita nak spend atau berapa banyak expenses juga lah kita nak spend. Maksudnya kalau dia tu duduk jauh, adakah berbaloi untuk kita nak spend bayar duit minyak jumpa dia, contohlah macam tu. Okay. Of course dalam Shangho tak ada ajar dalam Shangho orang kata kalau nak beli ubat gigi sebatang pun kita kena pergi jumpa dia, which is very very true. Sebab dalam Shangho kita banyak tentang building relationship. Okay. Tapi ini adalah daripada aspek yang saya belajar daripada this one Sifu ni lah. Okay. Katanya untuk cold prospect atau dalam stage awareness, cold prospect ialah orang yang stranger yang kita baru nak berkenalan tu, kita spend about 25% of our time atau 25% of our budget lah. Okay, bila kita nak buat iklan pada dia tu. So dalam aspek ni I cakap 25% of our time lah. Okay. Then another 25% adalah kita spend in the last phase sebenarnya, dekat dalam hot prospect. Yang paling lama kita nak spend masa sebenarnya ialah dalam pada warm prospect. Yang tengah-tengah tu. Yang tengah consider nak ke tak nak kan. Nak tahu tapi tak nak beli lagi. Tapi masih tanya lagi. Dan every time kita tanya khabar dia mesti jawab. Every time kita senyum dia senyum balik kat kita kan. Okay. Orang yang masih interested tapi masih belum convert ni, ini convert ni maksudnya dah convert jadi kita punya consumer atau jadi kita punya downline dan sebagainya. So orang yang dalam second phase ni lah warm prospect yang paling banyak masa kita kena spend untuk dia. Okay. Banyak masa ke, banyak energy ke, banyak duit ke kita kena spend untuk dia. Sebanyak 50%. Umpama dia lah macam tu, lebih kurang kiraan dia. Awareness is 25%. Tengah-tengah warm prospect ialah 50%. Dan yang hot prospect yang last kali kita spend about 25% lagi. Okay. So, kenapa okay. Bila dah last kali adalah hot prospect, the last macam the last phase lah kat dalam customer journey, hot prospect ni, dia dah nak beli sangat-sangat dah ataupun dia dah nak join sangat-sangat dah. Kita tinggal nak kena push sikit je lagi. Okay. Kita jangan push daripada awal-awal. Kita baru kenal dia, jom kita baru kenal, okay dia dah tahu nama kita dah tahu nama dia. Lepas tu, hari tu juga kita nak suruh dia sign up. Jomlah saya nak member, alah 15 ringgit je. Bukannya rugi apa, sign up. Jangan push masa tu. Okay. Kita push bila orang tu dah jadi hot prospect kita. Bukan push sangat lah. Macam saya cakap tadi, dia dah nak beli sangat-sangat dan nak join sangat-sangat, kita tinggal nak push sikit saja lagi. Maksudnya kerja kita dah tak banyak sangat dah. Sebab kita dah banyak spend masa dia consideration punya phase tu. Masa dia tengah phase, kita dah layan dia apa semua. Last kali, kalau dia kata, macam in my case, okay, nanti Mina tak pernah tanya, nak sign up ke tak pernah tanya langsung, dah just tanya, ajak pergi meeting, betul bagi sampel teh lah apa semua. I ingat lagi.
kalau tak silap, masa dia bagi sampel teh tu, ada kali keberapa pergi meeting masa tu, dan I tanya, Aunty tak nak ke ajak ayah join member? Sampai ayah sendiri yang boleh tanya dia, don't you want anything from me? Kenapa you ajak I pergi meeting ni sebenarnya? What's the catch? Ni saja kan? So Aunty Linda kata itu adalah strateginya. Okay, Aunty Linda punya strategi lah. Okay, maksudnya kita jangan push kat orang. Okay, kita just lead by example sampai orang tu sendiri yang dia sendiri nak join kita. Okay, so itu dah maksudnya masa dah ada that stage, Aunty Linda dah tak buat kerja apa dah kan, sampai dia tak buat kerja langsung pun, sampai ayah yang tanya, Aunty apa tu, Aunty tak nak tanya ke, tak nak suruh I sign up ke ni kan, sampai macam tu sekali. So sebab itulah memang betul lah apa yang diceritakan oleh Sifu ni tentang customer journey. Memang betul masa awal-awal tu it's 25%, hujung pun 25% saja kita punya effort, dan 50% effort adalah masa yang paling banyak masa kita nak melayan orang tu. Masa Aunty nak ajak pergi meeting banyak kali, cerita-cerita apa semua. Dan kenapa kalau kita tengok balik, kenapa kita tak perlu ada banyak effort masa awal-awal dengan masa hujung? Sebab masa awal-awal kita just nak tahu dia berminat ke tak dengan kita, kan? Kita dah perkenalkan diri kat dia berminat ke tak? Kalau dia berminat, jom. Kalau tak berminat, okay, bye, kan? Next. Tak berminat, next. Kita jangan terlampau emosi sangat, terlampau nak spend banyak sangatlah masa, tak payah nak effort sangat untuk peringkat awal. Sebab kita punya tujuan dalam customer journey, dalam apa-apa bisnes sekalipun, tujuan kita adalah the first stage tu, kita nak cari seramai orang yang boleh untuk masuk ke pukat kita. Pukat kita tu maksudnya dah masuk dalam warm prospect lah, sebanyak mungkin. Dia dah masuk warm prospect tu dah banyak, barulah kita akan groom diorang, bagi baja. Dia dah masuk dalam kolam kita kan, kita bagi makan, bagi baja, belai dia, siram hari-hari kan. Sampailah ada beberapa yang okay, agree nak proceed, agree nak convert, agree nak sign up, agree nak jadi leader, agree nak jadi consumer hardcore. Dan bila diorang dah agree tu, sebenarnya kita dah groom dia sampai habis masa the 50% punya phase tu kan. So bila dah penghujungnya tu, kita dah tak perlu nak cakap apa sangat. Masa tu dia akan tanya je kita, okay, ada kawan dia ni ada masalah kanser, nak makan apa? Dah macam tu je, faham tak? Awal-awal tu kita cakap, okay, Lindsay ialah kita perkenalkan produk-produk Kampulen, ialah kita kena share, set perut ni penting dan sebagainya. Okay, masa tu dia orang dengar je kan. Dia okay, dengar, okay, dia orang tak reject tapi dia orang relax saja. Tapi bila sampai ke satu tahap dia orang dah betul-betul believe dengan kita sebenarnya. Dia dah selesa dengan kita dan dia dah percaya dengan kita. Masa tu dia cakap, okay, sekarang ni saya ada kawan sakit ni, nak makan apa? Senaraikan. Masa tu kita dah tak perlu nak cerita banyak dah. Ini betul kan? Saya rasa kebanyakan daripada kita pun ada mengalami benda ni. Okay, masa awal-awal tu mungkin ada banyak rintangan dia, macam orang tak kenal kita kan, dia kata, you ni siapa nak cerita pasal benda-benda ni? So kita pun kenalah ceritakan macam-macam. Okay, saya ni sebenarnya habis produk apa yang tunjuk ni? Okay, ni adalah produk-produknya kan, ni fungsi-fungsi dia, banyak lah benda kita nak share kan. Kita kena buka OPP chart, 10 OPP, lepas tu esok ni dia tanya lagi, lepas tu healing crisis ni apa, kita kena explain lagi kan, berjela-jela ulang. Sampai ke satu tahap, dia akan trust kita dah. Kita dah tak perlu nak ulang-ulang banyak kali. Dia dah kata, okay, I dah tahu dah, you pernah cerita dulu. Itu adalah the last hot prospect lah. Okay. So, dalam customer journey Shangho, okay, sama perjalanan dia. Okay. Sama perjalanan dia. Mula-mula kita perlu perkenalkan, dan kita perlu educate, beri segala info, educate, dan last sekali whether or not dia nak convert jadi kita punya member ataupun convert jadi downline kita,
atau dia jadi consumer, hardcore consumer, ataupun dia akan jadi leader kita. Antara tiga ni kita nak kat dalam Syangho. Dan kita perlukan ketiga-tiga ni. Memanglah secara idealnya kita nak kalau boleh semua jadi leader kan. Ui, bestnya. Betul tak? Tapi hakikatnya tak semua macam tu. Tapi kita masih perlukan even consumer yang kecil-kecil. Kemarin I tengok balik I punya PV yang bulan ni lah, setakat bulan ni. I tengok PV setiap orang tak banyak pun. Macam setiap orang tu ada yang 52 kan, 70, bawah 100, ada yang 100 lebih, ada yang 200. Tak ada PV yang seorang beli terus 500, tak ada. Sikit. Tapi yang sikit-sikit ni kita appreciate dia orang kan, sebab they contribute to kita punya group PV. Okay. Dan kita tahu yang diorang ni kita groom lagi, insyaAllah dia punya PV akan meningkat. Bila PV diorang akan meningkat ni, maksudnya bukan diorang beli banyak, maksudnya diorang dah ada network sendiri. Okay, sama juga. I imagine nanti yang PV 52 ni sebab dia beli sekotak kopi kan. Tapi one day nanti insyaAllah dia akan ada network macam I punya network sendiri. Dan network dia pun semua beli 2 kopi. PV dia pun akan meningkat lah, betul tak? So dalam customer jenis Syangho, kita mulakan dengan sama juga konsep dia dalam apa-apa marketing strategi pun. Macam kenapa company ajar kita buat plan satu-satu, sebenarnya itulah dia. Itulah yang company nak ajar kita untuk melalui customer journey yang betul. Okay, promote business kita, promote Syangho dengan menggunakan customer journey yang betul. Kita share tentang kopi dulu. Okay, sebab kopi ni adalah produk ringan. Dulu masa I start, kopi belum ada. So I start dengan green tea, I start dengan facial toner, iaitu produk luaran daripada ayam, macam ringan lah, tak berat sangat lah topik tu kalau kita nak jawab. Apalah nak cakap pasal toner kan. Facial wash ni bagus. Dah lah kan. Okay, tak perlulah kita nak maksudnya kalau kita nak cerita kat orang secara ringan lah. Okay, dia tak berat sangat topik tu. Okay, lama-lama lepas dah guna tu mungkin kita boleh explain lagi. Okay, sebenarnya facial wash kita ni ada amino acid dan sebagainya. Sama juga dengan ubat gigi. Kita boleh cerita ubat gigi ni ada macam-macam fungsi dulu. Okay. Lepas tu lama-lama baru kita perkenalkan sebabnya ada extract linzi kat dalam dia. Extract linzi ni apa? Next time baru kita cakap extract linzi ni sebenarnya okay. Bila dia dah start nak tanya linzi tu apa, dia dah jadi kita punya one prospect dah. Bila orang dah start tanya apa benda lagi, tell me more, dia dah masuk kita punya one prospect. Okay, so the first step ialah kita nak dia nak tanya, macam mana nak bagi dia tanya tell me more tu. Sebab kalau kita awal-awal tu kita tak bagi yang ringan-ringan, dia kata tak apalah, tak berminat lah. Pernah tak orang call, hai saya dari puan sibuk ke? Saya sibuk lah. Tak apalah, you nak share pasal apa tak berminat. Kan? Awal-awal tu. So kita sebenarnya kita nak the first stage tu kalau boleh kita tak nak dia terus cakap saya tak berminat. Kita nak dia kata okay, tell me more. Ya, saya ada masa sikit ni, kalau nak cakap apa bolehlah cakap. Kita nak benda tu. Kita nak dia bagi ruang untuk kita explain lebih. Okay. So mulakan dengan kopi. Plan satu-satu. Okay, seperti yang company kita ajar. Cerita dengan kopi. Dia dah rasa kopi, dia kata sedap, okey. Kita tak kopi ni sebenarnya bukan saja sedap tapi dia menyihatkan. Oh ya ke? Kenapa? Barulah kita cerita pasal linzi. Mahal sangat tak kalau you nak maintain health dengan RM40 sebulan? RM40 sebulan okey lah, tak adalah mahal sangat kan. Lagipun kita nak ajak orang untuk convert saja minuman pagi yang biasa kepada CEO kopi. So biasanya kalau pagi-pagi dia dah memang beli 3-in-1 punya Nescafe, kita nak suruh convert saja pada CEO kopi. So tak kacau pun lah bajet dia kan. Sebab bajet Nescafe dia tu kita tukar kepada CEO Cafe. Okay, dia dah amalkan, setiap bulan dah beli kan.
You tahu tak, kalau you minum kopi ni hari-hari, lepas tahun you boleh dapat 12,000. Okay, kalau you cakap macam tu, mustahil ada orang kata, ya ke 12,000 minum kopi je, tak minat lah. Tak pernah dengar orang cakap macam tu Habis tu kata macam mana nak minum kopi je, kena jual ke kan? What's the catch kan, orang selalu tanya kan. Bila orang tanya macam tu, macam mana? Bila tanya macam mana tu, kita nak orang tanya macam mana tu. Dia nak sign up ke tak kisah. Sebab kita nak dia tanya macam mana supaya kita ada peluang untuk cerita dekat dia. Sebabnya bila dia dah tanya macam mana macam mana cara dia? Cuba kira kan. Maksudnya dia dah suruh kita kirakan depan dia atau dia dah suruh kita tunjukkan depan dia. So bila dia dah suruh kita tunjukkan depan dia, presentkan, dia mesti nak dengar betul-betul. Okay, melainkan dia lain tak dengan kalau macam you free tak? I nak share dengan you pasal Okay Antita, boleh no problem. Thank you Antita. Okay, dia berbeza dengan kita tiba-tiba cik I nak cerita kat you macam mana nak jana 12,000 sebulan dalam masa setahun. You nak tahu tak? Tak apalah kan? Tak nak tahu. Sebab kita tanya you, kita terus tanya dia. Okay, tapi kalau kita bagi dia relax dulu, try kopi dulu. Okay, dia dah rasa kopi dah, benda-benda biasa, kita nak bagi dia tahu yang kita ni bukan scammer ke apa, kita ni bukannya, which is true kan, kita bukan scammer atau kita bukan nak buat jahat, kita nak tipu duit dia, tapi dia tak tahu. Sebab kebanyakan orang kalau nak cerita pasal duit ribu-ribu ke, nak cerita pasal MLM, kebanyakannya adalah scammer atau kebanyakannya suruh kita melabur dengan banyak kan. So itulah kebanyakan orang rasa macam tu. So kita sebenarnya awal-awal tu kita nak bagi tahu dia, I'm not like that. I bukan nak scam duit you atau apa. This is a very very good opportunity. I just nak bagi tahu je. Kalau lepas dah bagi tahu you still tak nak join pun tak apa, tak ada masalah kan? Memang sungguh kan? So gunakan kita punya plan satu-satu tu sebagai prospecting tool yang sangat-sangat bagus. Okay? Dan bila dia dah agree untuk cuba kopi, dia sebenarnya dah masuk dalam kita one prospect. Dan ingat bila dia dah masuk dalam one prospect kita kena spend effort yang lebih banyak untuk diorang jadi convert ke something else, convert ke downline kita atau convert kepada hardcore consumer kita atau convert kepada leader kita. Okay, so itu adalah tujuan dia bila dia dah masuk one prospect. Apa kita nak buat dengan dia. Okay. Tadi yang cakap version tidak interested, nak tahu lebih lanjut. Okay, ada apa-apa soalan tak setakat ni? Tengah fikir soalan ke apa? Okay. Tadi nak cakap something Sekejap, lupa. Yes. Masa tengah sambil anda berfikir itu, forward pula dah. Okay. So itu adalah, I ulang balik kita punya customer journey. Customer journey kita adalah awal-awal tu kita memang macam mana kita berkenalan dengan Xuan Ho, kita ingat balik masa kita berkenalan dengan Xuan Ho, adakah kita skeptikal? Apa pandangan kita terhadap orang yang memperkenalkan Xuan Ho kepada kita? Okay, to me, my upline Aunty Nina masa tu, I nampak dia punya luaran dia nampak macam okey je kan, berjubah lah, bertudung labuh dan sebagainya. So macam nampak okey, tapi ayah banyak tertanya-tanya kenapa dia buat company Xuan Ho yang menjual produk-produk dengan tulisan Cina ni. So I macam a bit skeptical lah dengan benda tu, macam tak kena dengan dia punya perwatakan. Macam tak kena dengan dia punya perwatakan macam tu kan. Masa tu lah I fikir. So what I'm saying is, kita punya prospect mungkin a bit skeptical juga
based on cara kita bercakap ataupun cara kita present Syangho, cara kita punya present kita punya business, produk kita pada dia. Okay, so always ingat benda tu. Kita adalah image-nya. Okay, so masa Antina share pada saya tentang Syangho, dia sangat berkeyakinan tinggi, dia tak ada macam takut-takut ke, tak ada. Okay, Antina memang sangat-sangat yakin, okay, share pasal Syangho, share pasal Lingzi. Sebab tu saya macam skeptical lah kan. Kenapa dia begitu yakin? Kenapa dia macam ni, berperwatakan macam ni, tapi dia begitu yakin nak promote benda yang bertulisan Cina ni. So masa tu saya sendiri tanya dia, walaupun dia macam tu sebab kita skeptical kan. So kita tanya, I tanya dia benda ni halal ke tak. Itu soalan biasa lah sebab dulu pun tak ada cap halal dekat botol kan. So so Ana cakap lah, walaupun nanti nak berperwatakan begitu, tapi I still tanya juga halal ke tak. I hope she's not offended lah dengan I punya persoalan tu kan. Tapi yelah, I pun mengalami ni. I pun ada downline yang tanya juga. Okay, I ada downline yang pakai pudah juga kan. And then dia kata, abang kakak dia datang rumah hari tu, dia tanya, boleh ke minum kopi ni sebab ada tulisan Cina kan. Dia okey je, cuma dia risau sebab abang kakak dia tanya kan. So of course, so itulah tujuan kita sebagai upline tu nak hapuskan dia punya keraguan tu. So kita, every time ada orang tanya macam tu, kita macam dulu kita pun macam ni kan. Agaknya masa kita tanya dulu, upline kita pun gelak kat kita juga. So benda tu adalah apa-apa yang kita lalui tu sebenarnya upline dah pernah lalui, dan kita akan jumpa juga orang-orang yang macam tu. So again, I cakap berapa lama seseorang tu nak convert daripada cold ke warm ke hot prospect tu adalah bergantung sepenuhnya pada dia. Okay, bukan atas tanggungjawab kita, bukan kita boleh control. Okay, dan dia nak sampai, kita nak pimpin dia perjalanan dia sampai mana pun terpulang pada dia. Dia nak stay lama-lama dalam warm prospect tu pun boleh. Dia nak cepat-cepat pergi ke hot prospect pun boleh. Okay, ataupun daripada awal-awal lagi dia dah memang tak berminat, tak nak 12,000, tak nak jadi sihat, tak nak ada time flexibility, dia memang suka kerja sampai tengah malam, shift dan sebagainya pun tak apa, tak ada masalah. Okay, sebab kita tak ada paksaan kat sini. Okay, apa lagi soalan? So maksudnya bila nak share tentang customer journey ni, lebih kepada macam mana kita nak memahami prospek kita. Okay, lebih kepada bila kita buat prospecting, jangan rasa kita dah habis prospect list. Okay, memang endless, tak ada habis. Dan juga yang dah reject kita pun, sistem selalu cakap kan, kekalkan relationship. Sebab dia bukan reject kita, dia hanya reject apa yang kita buat saja. Dia tak reject kita as individual. Okay, dan orang yang dah jadi hot prospect pun sebenarnya janganlah kita abaikan dia. Jangan kata dia mesti nak beli tu, malah layan dia nanti dia minta lah tu. Janganlah macam tu pula, action pula tu. Okay, kita kena jaga juga. Sebab yang dah jadi downline kita pun kan, ni hujung-hujung tahun ni kita nak minta renew kan. Ada yang tak renew, betul tak? Bila tak renew tu kita tengok balik dalam masa setahun, 2 tahun ni macam mana kita layan dia. Adakah kita follow up dengan dia, tanya khabar dia kan. Agaknya dalam masa setahun, 2 tahun ni macam-macam dia dah lalui, dia sakit tapi dia ada orang lain dah jumpa dia dulu dan sebagainya kan. Tu semua adalah untuk kita, untuk muhasabah diri kita lah. Bukannya salah apa-apa pun, untuk kita move forward, untuk jadi lebih baik lah di future. Perbaiki cara kita follow up dengan kita punya downlines, perbaiki cara kita, kalau downlines yang senyap tu kan, downline yang senyap tu kita tanya dia balik, dia ada masalah ke, dia okey ke kan, lama tak jumpa. Kalau downline yang consume secara tetap kan, best kan, kalau dia asyik consume kan, tiap bulan dia boleh beli sendiri, tapi itu pun kita kena follow up. Sebab mungkin dia beli seorang-seorang, dia shop seorang-seorang, tapi kita tanya dia ada share kat orang ke kan. Kalau dia memang consume every month, mesti dia dah yakin dengan produk tu. But why is she not sharing atau why is he not sharing? Okay,
Kita kena bagi tahu dia ada benefit dia kalau dia share. Dan of course benda ni best, dia dah dapat tahu yang benda ni best, dia dah dapat nikmat kesihatan. Please kalau Aunty Liza kata, dia selalu kata pass it forward. Macam mana Aunty Liza kata? Kan? Liza kata maksudnya kita dah jumpa produk ni, kita punya kesihatan dah kembali baik. Janganlah kita jadi selfish dan tak nak share dekat orang lain pula. Okay, sebab mungkin ada orang yang sedang tertunggu-tunggu nak pulihkan kesihatan dia balik. Okay, so itu sahaja yang I nak share hari ini, iaitu tentang customer journey, perjalanan seorang prospek daripada cold prospect hingga ke hot prospect, daripada tak kenal Shangho sampai jadi seorang leader atau jadi hardcore consumer atau jadi seorang downline biasa. Okay, semua orang ada perjalanan dia. Okay, semua orang ada perjalanan dia. Perjalanan dia jauh ke, sekejap ke, lama ke, kan? Atau dia nak berhenti kat mana-mana pun terpulang. Okay, kita punya tugas ialah untuk sediakan path tu dan jangan rasa prospect list kita tu dah habis. Okay, prospect list takkan habis. Selagi kita mencari, insyaAllah kita akan jumpa. Okay, so sekarang dah 15 November, dah pertengahan bulan. Jangan lupa cek balik kita punya network. Okay, cek balik kita punya KPI bulan ni. Satu-satu kita dah dapat sponsor seorang downline baru ke tak? Dan kita cek downline kita dah dapat sponsor seorang downline baru ke tak? Okay, Aunty Liza kata sepatutnya kalau duplication yang berjaya, setiap seorang kena duplicate satu-satu setiap orang, kan? So jangan lupa untuk follow up setiap orang supaya diorang tahu macam mana nak duplicate, macam mana diorang nak sponsor seorang orang baru. Macam kita mungkin tak ada masalah, tapi kalau downline kita yang baru, especially yang sangat-sangat baru, tak pernah datang meeting, berminat dengan the idea of plan satu-satu, tapi tak tahu macam mana nak prospecting, ajak dia untuk dapatkan appointment. Dan selalu ingat balik macam mana kita first time kenal Shangho, macam mana upline kita bimbing kita sampai ke sekarang ni. Okay, macam tu juga kita kena bimbing kita punya downlines. Okay? Okay, kalau tak ada apa-apa soalan, jom kita ambil gambar. Tina tak dapat join hari ni, dia sibuk dekat hospital katanya. Alright, I pun tak ada apa, ada produk lah kat sini. Okay, thank you Aunty Asha. Okay, satu ambil gambar Alright, 1, 2, 3. Okay, thank you very much semua. Minta maaf kalau ada apa-apa salah dan silap. InsyaAllah kita akan sambung hari Rabu ni tentang product sharing. Tak sure produk apa, lupa lah. Nanti I akan share kat dalam WhatsApp group kalau siapa-siapa yang berminat untuk betul-betul, kan? Kita semua pernah skeptical kot agaknya dengan produk Shangho, kan? So janganlah marah dengan prospek kita yang skeptical juga macam kita dulu. Okay, so thank you very much semua for attending. InsyaAllah kita akan jumpa lagi hari Rabu pukul 3. So kita akhiri majlis hari ini dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Kena cakap lah. Okay lah. Bye. Kenapa tak stop recording? Tak stop ni? Stop.